menukar arus sebab balik kepada arus. Okey, jelaskan bagaimana diod dapat menghasilkan rektifikasi gelombang separuh. Okey, ceritanya sekarang ini kan gelombang penuh. Okey, dia ada diod. Diod tu pasti terjadi gelombang separuh. Macam mana proses tu berlaku? Okey, kena cerita daripada awal juga. Okey. Keadaan ni sebenarnya semasa okey, dia yang ni kalau saya sahafal lah. Sahafal. Semasa separuh kita pertama. Ni. Separuh kita pertama ni. Separuh kita pertama, diod adalah pincang ke depan. Kat sini berlakunya pincang ke depan. Ingat, kalau dia kalau pincang ke depan, dia ada pincang songsang kan? Pincang ke depan, pincang songsang ini satu arus mengalir. Ingat tak yang apa lohong tu? Elektron mengisi lohong. Elektron mengisi lohong tu masa pincang ke depan ke pincang songsang? Ke depan. Mana simpang dia susun? Lupa dah. Kan simpang. Ini simpang PN. Ini kan elektron. Ini kan lohong. Kan elektron mengisi lohong. Masa simpang ke depan. Bila dia mengisi lohong, apa berlaku pada simpang PN ni? Menyusut. Sebab dia masa ni arus mengalir. Okay. So, semasa pincang ke depan, okay, nanti kita pincang ke depan, apa berlaku? Arus mengalir melalui perintah. Arus mengalir melalui perintah. Okay. Masa separuh kita kedua. Semasa separuh kita kedua, apa berlaku? Pincang songsang. Semasa separuh kita kedua, gelombang adalah pincang songsang. Diod adalah pincang songsang pun. Diod. Waktu pincang songsang, lohong seolah-olah bergerak, elektron dan lohong seolah-olah bergerak berlawanan di antara satu sama lain. Apa berlaku pada simpang? Menebal. Okey. So, harus mengalir tak? Jawapan yang akhir harus tidak mengalir. Yang kita tulis ni boleh tak tambah? Nak goreng.
So, soalan seterusnya dia suruh kira. Tapi gambar aja aku kan. Okey. VAC. Tengok gambar aja tu. VA ke C. Botai. Daripada A ke C. Maksudnya daripada atas kan A, B, C tu kan belah kiri tu kan. So daripada atas ke bawah tu keseluruhan tau. Bila disebut A, B, C tu keseluruhan tau. Korang ikut votan bekalan kuasa tu. Jawapan dia 12 vote. Sebab itu keseluruhan tau. Tak payah kira itu jawapan. Kalau dia minta votan A ke B ke C. B ke C 10,000 tu. 10,000 total daripada A ke C tu 15 sen. So darabkan dengan 12 volt. Kira. Maksudnya total atas tu 15 kan. Kita ambil DC tadi. 8 volt. Kat bawah tu saja 8 volt. Lepas tu dia suruh kira AC pula. Arus. Nanti botan. Okey, A ke C keseluruhan kan. Jadi total dia punya rintangan. Dia rintangan dulu. 10,000 tambah 5,000. So kau dapat 15,000 komen. Buat A ke C tau. Total kan. So pakai V sama dengan IR. V tadi kita dapat A ke C, V dia 12 kan. I, R dia 15,000. So 12 bahagikan dengan 15,000. Berapa dia punya arus? Ini dalam bentuk biawal kan boleh. 8 darab 10 kuasa menjadi 4 ampere. Untuk biawal boleh, Tuhan pun boleh, tak ada hal. Okey, jadual dua menunjukkan 4 set komponen elektronik yang digunakan untuk menantikan R1, R2, mentor dan bekalan kuasa dalam darjah 10.2. Okey, dia dah bagi set K, L, M dengan N. R1 tu ada berbeza, ada LDR, ada thermistor. Thermistor tu kakak rasa dia dia macam tak, dia lebih macam saya dia baca dia macam haba. Dia arus, non arus. Abu dia berkaitan dengan haba lah. Dia juga berkaitan dengan arus. Sebab contoh macam air console belakang tu, sebab kita ada thermistor, namanya thermistor. Sebab bila ni dia asyik mati. Kadang-kadang baru 5 minit mati, 5 minit mati. Sebab dia mengawal arus thermistor. So baru tukar tadi, terus tak mati. Sebab kalau thermistor tu rosak, dia tak dapat kawal arus. Thermistor ni dia macam kalau arus tu melebihi pada sepatutnya, dia akan cut off. Tapi kalau dia rosak, langsung tak dapat kawal lah kan. Sebab tu kalau senang-senang aircon kat rumah, sekejap mati. Tu je. Namanya thermistor. Ataupun kalau bahasa lain, circuit breaker, pemutus arus kita panggil. Macam nama dia lah. Tapi nama dia dalam ni thermistor. Okey. Lepas tu kita ada perintah peka cahaya. Okey, lepas tu ada rostat yang kawal arus kan. Perintah. Lepas tu LED, pengera. Lepas tu kita ada pengkalan kuasa AU, bateri dengan AU dengan bateri je lah kan. Okey. So kita nak buat jawapan. Okey. R1 nak gantikan dengan apa? Orang tak main soalan ni.
Nak ganti dengan apa? Termister. Kenapa ganti dengan termister? Konsep dia termister tu, rintangan bertambah apabila rintangan berkurang. Berkurang apabila suhu bertambah. Ingat dia bukan soal tau. Rintangan berkurang apabila suhu bertambah. Okey. Nanti kata air tu dia mati kan. Kita tukar benda tu. Banyak benda tu tukar benda tu. Nak tukar tu tadi. Baca. Oh, bunyi ni namanya. Tapi kau tanya nak beli stereo tu, dia tak tahu. Kita tahu bunyinya. Lepas tu mereka study pula nak guna. Dah cerita ni dah ceritanya. Nak tahu pula berapa dia punya arus. Tadi ni kita kira. Buatlah. Tadi. Oh, ini dia. Adalah orang tunjuk calculation macam oh, kita tengok satu tahu berapa. Faham lebih. Dia jual 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere. So macam tu, ikut calculation kita guna 15 ampere. Kalau komputer saya tak boleh dia mati juga. Okey. Kenapa? Macam kes ni lah. Kalau macam tu, kalau suhu semakin sejuk, termister tu dia akan cut off. Sebab kalau suhu berkurang, rintangan bertambah kan. Kalau rintangan tinggi, dia cut off lah. Sebab tu dia kat aircon tempat. Aircon, dia suka dia mati sendiri. Sebab dia dah suju sangat. So dia mati sendiri lah. Tapi dia suhu dah sampai tahap itu tentu, dah panas sikit, dia hidup balik. Itu konsep guna termister. Dia orang biasa tadi tahu lah, oh benda ni. Padahal ada part-part tu. Kan? Okey, R2. Gantikan dengan rheostat. Rheostat tu apa? Apa fungsi dia? Dilaraskan rintangan dapat dilaraskan. Kalau tak tahu rintangan apa, kau tulis rintangan dapat dilaraskan. Itu guna rheostat. Mentol. Ganti dengan apa? Penggera. Okey, kenapa gantikan mentol dengan penggera? Penggera tu dia ambil apa? Menghasilkan gelombang bunyi. Bunyi. Gelombang bunyi. Boleh je kalau tak pakai mentol. Dia nyala, larilah kan. Tapi kalau orang tu kita kena dengan bunyi kan. Kalau orang tu pekat. Sistem tu berbagai lah sebenarnya. Okay. Sebab tu lah sistem tu dia tak tunggu. Dia sistem penggera ni bila dia activate, sebenarnya dia terus kat bangunan-bangunan tinggi ataupun hotel, dia bukan setakat bunyi, dia keluarkan air terus. Kalau kau tengok hotel-hotel yang 3, 4, 5 star ni, dia ada satu tu kat penggera tu style dengan shower. Jadi orang-orang yang macam cakap tadi, dia tak buta, dia tak boleh tengok lampu, tak nampak lampu. Kalau yang pekak, tak dengar bunyi. Jadi shower tu dia tahu lah keluar. Nampak? Okay, lepas tu sistem sekarang macam itu. Okay. Rumah kau kan ada penggera kat pintu tu. Dia jahanam lah. Rumah dia ada pasang penggera tu. Kalau orang lain buka, satu kampung ni. Okay. So, sistem mentol. Maka ada penggera buka pintu, ada orang buka. Tak ada. Ada pasang. Betul rosak tak ya pasang?
buat. Okey. So, bekalan kuasa dia pakai apa? Habis tu, kalau pakai bekalan kuasa AU, terbakar, listrik tu putus. Macam mana? Pakai bateri lah. Okay, dia sebenarnya dia rechargeable bateri lah. Masa tak berfungsi, bateri tu akan dicas. So, takkan dia pakai listrik. Kalau terbakar, mestilah dia. Kita kan faham betul. Sama lah lampu emergency tu. Dia waktu biasa, dia charge. So, kalau kata banjir, listrik diputuskan kan. So, dia hidup lah. Sebab dia ada built-in battery. Okay. Sekarang kita dah macam-macam dah. Kita ada teknologi sekarang. Dulu kita ada teknologi untuk lampu. Kalau rumah backup, kita ada lampu tu lah. Kan? Sekarang, ada kipas pun ada. Kipas tu pun boleh simpan. Rechargeable, simpan bateri. Backup? Okey, kipas ada hal. Suka kau lah nak backup. Cuma tak ada aircon, tak adalah. Aircon tak ada. Macam tu tak payah listrik kan. Okay. Tapi kalau rumah korang ada teknologi solar, baguslah. Teknologi solar tu dia ada sistem kena ada simpan. Ada sistem kena simpan apa dia macam bateri lah simpan. Dia digunakan pada waktu tertentu saja. Tak adalah ataupun digunakan pada bilik tertentu ataupun ada orang buat dia buat solar ni digunakan untuk pemanasan. Tapi kalau kata tak ada listrik, ada boleh pindahkan ke lampu ke apa. Sistem tu rumit lah nak buat. Tapi memang boleh buat. Okay. So, kenapa pakai bateri? Transistor dapat berfungsi. Dia transistor dapat berfungsi guna elektrik pun boleh. Okay. So, sama juga pilih N kerana ulang balik semua. Ya. Kan tak ada pilihan. Ini memang soal tetap tu yang risiko. Dulu start 2021 lah. 2020 lah. Section B, section C ada dua soalan. Soalan 1.4, 1.4. Sekarang section B masih 1.4, 1.4. Section C tu dia orang kena hadap lah. Kalau tak jawab hadap lah. Dulu tak. Dulu korang kena berpilih. 1.4, 1.4. Dulu strategi saya untuk fizik ni ambil F4 je. Apa je F4? Dari 1.4 tak fikir lah. Apa je F4? Tapi sekarang sebab ada section C tu tak ada pilihan, jadi kita tak ada buat macam tu. Apa yang korang perlu buat sekarang ni macam kalau ada buku latihan macam yang terbagi kat korang ni, section C ni baca jawapan. Kan ada buku latihan mana-mana pun korang kalau korang nak buat percubaan negeri ke apa kan, section C tu bacalah. Section C tu baca jawapan dia. Sebab bagi saya lagi banyak korang baca section B atau section C tu buat latihan ke baca ke, tak mungkin tak ada masuk biasa. Lagi banyak korang buat latihan, maksudnya chances untuk masuk biasa adalah lebih tinggi lah kan. Besar kemungkinan macam belajar berjenam lah. Besar kemungkinan. Kalau korang tak buat latihan langsung, mustahil. Itulah maksudnya. Kan? Maksudnya lagi banyak tu lagi masa saya yakinlah masa dia biasa lah. Cuma mungkin soalan 1, 2, 3, A, contoh nombor 8 yang soalan A, B tu mungkin tak. Tapi soalan ni kan 10 markah. Kau bayangkan kau dapat perfect kan 10 markah. Saya suka soalan table ni sebab kalau saya nak 10 markah kat sini. Sebab yang tu dah confirm ada. Soalan 10 markah ni dah confirm ada. Tapi soalan yang atas-atas yang 4 markah tadi gerak kerja tu kalau kau buat ayat yang betul kau boleh dapat 4 markah.
Tapi itu bukan target kita untuk dapat makan. Tapi yang ni kena dapat sekurang-kurangnya 5. Kalau dapat 10, of course lah. Kata dapat 5 je. Okay, kalau saya dulu memang akan buka bahagian ni dulu. Sebab kalau contoh section B, mana saya nak pilih, saya akan tengok section C dia dulu. Section B, saya akan tengok soalan ni dulu. 10 markah ni dulu. Yang mana yang bagi banyak point, itu saya pilih. Okay, nak 2 soalan kan, section B. Pilihlah yang mana bagi banyak point untuk 10 markah ni. Yang tu korang kena pilih. So, katalah yang banyak point tu korang nak pilih. So, task korang macam mana nak bagi perfect 10 markah pula. Dah sebab dah pilih kan. Okay. Okay, next. Oh, cahaya bayangkan, kena section C, soalan tak boleh jawab. Pak sadap lah. Sebab tak ada pilihan. Okey, Rajah 11.1 menunjukkan satu sinar cahaya merambat daripada air ke dalam kaca. Maksudnya air daripada medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Kalau daripada medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat, dia merapati garis normal ke menjauhi garis normal? Daripada medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat, dia mendekati garis normal ke atau menjauhi garis normal? Mendekati garis normal. Daripada medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat, mendekati garis normal. Yang catat itulah. Bawah pun sama. Dua-dua sama, dia mendekati. Kalau dia terbalik, dia ada way. Kan atas tu macam tu. Garis normal. Macam tu, lepas tu dia dekat kan. Okey. Terbalik. Maksudnya tumpat, ni dapat tumpat. Lepas tu dia menjauhi garis normal lah. Makin jauh lah. Okey. Ini adalah teori. Kalau dia suruh lukis, okey. Okey, kita tengok sudut berbeza semua . Sudut 7 sama. Tapi sudut pantulan dia makin kecil. Okey. Maksudnya kalau sudut pantulan makin kecil, makin tumpatlah intan tu kan. Berbanding kaca, betul? Kan? Ketumpatan tu kita dah ada kan. Apakah fenomena cahaya yang terlibat? Pembiasan cahaya. Okay, next. Bandingkan sudut 7, sudut biasan, indeks biasan kaca dan intan. Okey, biasanya soalan section C, dia bukan biasa, pasti. Soalan dia adalah soalan bandingkan. Katakanlah korang tak tahu pun dah teori definasi tu. Apakah definasi atas tak jawab kan? Tapi soalan yang kedua tu patutnya korang boleh jawab lah. Sebab dia berdasarkan gambar rajah. Betul tak? Jadi tak mungkin korang tak boleh dapat markah. Bandingkan 5 markah tu. Kalau sebut soalan bandingkan ni, korang kena dapat full mark. Sebab dia bandingkan berdasarkan gambar rajah. Kan? Rugi. Betul tak? Okay, so. Bandingkan sudut 7. Okay, sudut 7 dulu. Sama lah kan? Sudut 7 rajah 10.1 adalah sama dengan rajah 11.1 adalah sama dengan 11.2. Macam saya cakap, buatlah ayat yang panjang, point by point tu. Sedap dilihat kan? Sedap dibaca. Okey, sudut biasan dia. Siapa besar, siapa kecil? Sudut biasan pada rajah 10.1 lebih besar berbanding dengan rajah 10.2. Okey, indeks biasan kaca dan intan, siapa lebih besar? Intan. Indeks biasan intan lebih besar berbanding indeks biasan kaca. Okey, saya suka pakai ayat besar, panjang. Saya tak suka pakai ayat kecil. Tahu, saya tak suka pakai. Saya suka ayat positif. Okey. Alright. Lepas tu, dah korang banding-bandingkan tu, nyatakan hubungan antara sudut biasan,
dengan indeks biasan. Semakin bertambah sudut biasan, dia berkala songsang tu kan? Semakin berkurang indeks biasan. Senang kan? Tak patut salah kan? Soalan banding-banding dengan semakin-semakin ni. Kau tengok gambar aja je. Okay. Next. Hukum fizik. Itu snail. Bukan snail. Snail tu lembab. Snail. Snail. Kan dia ada snail delivery. Snail delivery tu dah tak ada dah. Ada kan snail? Ada dulu. Macam panda agak. Tak ada dah. Mungkin sebab lembab kot. Snail. Ada. Sekarang ada misi. Misi macam panda. Misi. Bukan misi yang tu jururawat ke. Okey. 5 markah soalan tu patut dapat full mark. Okey. Ha? Apa? Belakang tak ada dah. Belakang salin je apa saya cakap. Okey. Dia ada raja, kedudukan sebenar ikan yang kelihatan lebih jauh daripada permukaan air berbanding dengan kedudukan imej ikan. Alah, kau tengok ikan tu jauh, tapi sebenarnya ikan tu dekat. Okey. Kolam. Kan? Alright. Okey. Jelaskan, mengapakah kedudukan imej ikan lebih dekat dengan permukaan air? Ikan tu jauh, tapi kau nampak dekat. Lepas tu kau tangkap, tak dapat pun, tipu lah. Kenapa kau nampak ikan tu dekat? Okey. Ya, tadi imej tu bias. Tapi sebenarnya sebelum kau cerita imej tu, kau kena cerita indeks biasan. Indeks biasan air lebih besar berbanding indeks biasan udara. Kenapa? Indeks biasan air lebih besar? Ketupatan dia. Okey, kena cerita indeks biasan dulu. Lepas tu baru cerita cahaya. Korang tengok kan? So, cahaya merambat daripada mana ke mana? Daripada udara ke dalam air. Baliklah. Korang tengok ikan tu dah memancarkan cahaya. Cahaya merambat daripada ikan daripada air ke udara. Korang tengok imej, cahaya tu dipancarkan dari imej. Faham? Okey. So, laju cahaya dalam udara bertambah. Sebab tadi daripada air ke dalam ke udara kan? So, tadi laju dia daripada air ke udara. Jadi, laju cahaya semakin bertambah. Tadi saya cakap kan, kalau ada kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat, cahaya dibiaskan mendekati ke menjauhi garis normal? Daripada tumpat ke kurang tumpat. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Sebab tu seperti kan isu ni, sebab korang akan jawab juga guna dalam paper. Okey, ini soalan tu. Sudah cakap saya tak ada. Ada boleh soalan. Ni dan dekat apa simat dekat ujung tu. Cermin. Ujung jalan kenangan tu ada. Tak ada ujung ni tak. Tak ada lah. Dekat simat dia kan, ujung. Kita tengok. Pergi simat dengan beli stream, tengok sini tu ada tak. Itu memang selalu. Kalau saya masuk simat, habis satu simat pusing. Baru saya beritahu. Tak tahu. Mesti tengok macam ni juga. Dah terbiasa kan. Itu baru segi barang. Jadi sebab saya masuk seorang kan. Jadi anak-anak tak ada. Sebab hasil lah.
Kalau bawa anak-anak habis. Okey, so kita tahu cermin ni kalau korang punya untuk letakkan rambut dengan letakkan tudung. Tapi itu keselamatan. Okey, dipasang dalam sebuah kedai, anda diminta untuk mempunyai cermin keselamatan tersebut supaya dapat menguasai pencuri barang dengan lebih kesan. Nyatakan dan jelaskan penguasaan anda berdasarkan aspek-aspek seperti jenis cermin, saiz cermin, bilangan cermin, kedudukan cermin, panjang fokus cermin dan ketepatan cermin. Okay, saya akan sebut sekali. Yang pertama, dia nak guna cermin yang macam mana? Cembung. Kenapa dia pakai cermin cembung? Dia pandangan yang lebih luas, sama tu. Konsep dia macam kompas tu kan. Kompas tu saya pernah tengok ada orang yang pakai spek, tapi sebab dia tak boleh baca, jauh dia boleh nampak, tapi sebab dia tak boleh baca, dia pakai kanta-kanta. Dia pakai spek, dia tengok korang boleh, tapi tulisan tak boleh dia pakai. Dah pakai spek pun tak. Sebab cermin mata ni dia ada multifocal tu, boleh buat untuk kanta jauh dengan kanta dekat. Boleh. Tapi macam orang biasa tak boleh. Sebab kalau saya buat dua-dua dia bisa pening. Sebab dia separuh bawah ni kan. Kita dah biasa penuh, dia separuh bawah. Ataupun ada orang leceh lah, tukar spek, nak baca tukar spek pula. Jadi dia pakai lagi. Boleh. So dia ada multifocal di bawah ni. Okay. Dia orang lepak betul ke atas atau mula lah tak nampak. Yang dan sebab tu kalau tengok kalau mak ayah korang pakai spek jarak baju kata jauh, apa tabung jauh, dia akan buka semata untuk baca dekat. Okey? Okey, cermin cembung patut kedua. Saiz cermin tidak besar kan. Sebab tu satu kampung boleh tengok. Kampung besar menerima lebih banyak cahaya. Jangan dapat menangkap pencuri yang lebih besar. Okey, yang ketiga. Cermin tu nak berapa banyak pasang? Lagi banyak lagi bagus. Kita tak pernah jumpa lah. Tak pernah jumpa. Dia pasang sampai 3-4 tak ada. Satu je. Okey, kenapa lebih banyak? Dapat memerhati dari banyak lokasi atau sudut. Kalau dah punya tu banyak bersudut-sudut, susah juga kan? Tapi orang dalam ni senang, cermin murah sikit. Kalau petasi TV kan nak kena buat wiring. Kan? Ada orang di tera, cermin dia bos sendiri, dia bungkus sana. Tapi dia duduk sebelah sini. Dia duduk kat, ada ruang lah. Maksudnya ada ruang dalam. Dia tak nampak dalam sana kan? Jadi, cermin ni dia boleh tengok sana. Cermin ni menyebabkan cermin tu dapat tengok lah yang depan ni. Dia pantulkan sana. Nampak? Cermin. Nyatukan cermin. Boleh. Okey? Okey. Panjang fokus cermin. Okey, panjang fokus kena pendek. Panjang fokus yang pendek. Kenapa kena pendek? Image yang lebih pandangan yang lebih image yang besar boleh, pandangan yang luas. Besar tu boleh. Yang luas. Okey. Yang kelima. Kutupatan cermin rendah. Kenapa kena kutupatan rendah? Ingatlah kan. Kalau berat mana gantung. Untuk meningkat anak sekolah-sekolah ni satu. Sebab nanti cikgu betulkan rambut. Cukup tiba-tiba. Tak masuk-masuk berat. Okay. Habis. Alhamdulillah.
Ingat ya, korang punya mission tak akan terhenti